Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Fauzan bin Muhammad Hafiz dari Sekolah Menengah Kemaksaan Agama Segamat di bawah penyeliaan guru saya sendiri, Cikgu Nur Ashikin binti Baharudin. Pada video kali ini, saya ingin membuat satu simulasi robot untuk mengelak halangan. Yang pertama, jika tiada halangan, robot akan sentiasa bergerak ke hadapan dengan kelajuan maksimum. Yang kedua, jika ada halangan di sebelah kiri, robot akan bergerak dengan kelajuan minimum dan mengelak ke sebelah kanan. Yang ketiga, jika ada halangan di sebelah kanan, robot akan bergerak dengan kelajuan minimum dan mengelak ke sebelah kiri. 4. Jika ada halangan di hadapan, maka robot akan berhenti sebentar, seterusnya berundur ke belakang selama beberapa saat dan akhirnya membelok ke kanan atau ke kiri selama beberapa saat untuk mengelak halangan. Dan yang terakhir, jika ada halangan di hadapan, kiri dan kanan, maka robot akan berhenti sebentar dan seterusnya bergerak berundur ke belakang selama beberapa saat dan akhirnya berpusing menghadap ke belakang selama beberapa saat untuk mengelak halangan. Tanpa membuang masa lagi, mari kita terus kepada projek. Sebelum itu, saya ingin memohon maaf atas segala kekurangan video ini kerana saya mengalami sedikit masalah internet. Baiklah, kita terus kepada circuit kita. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita terus lakukannya. Baiklah, komponen pertama kita perlukan seperti biasa adalah Arduino Uno R3. Yang kedua adalah breadboard small. Seterusnya kita memerlukan 9 volt bateri. Seterusnya kita memerlukan Hobby gear motor. Kita memerlukannya dua, sebagai motor di sebelah kanan dan motor di sebelah kiri. Baiklah. Baiklah, seterusnya kita memerlukan ultrasonic distance sensor. Kita memerlukannya 3. Satu untuk bahagian kanan, satu untuk bahagian hadapan dan satu lagi untuk bahagian kiri. Baiklah, dan yang terakhir, kita memerlukan L293D yang berfungsi untuk mengawal DC motor. Okey, baiklah. Selesai komponen kita sudah ambil. Seterusnya, kita sambungkan 5 volt Arduino ini kepada breadboard small. Kita sambungkannya kepada positif. Dan ianya berwarna merah. Seterusnya kita memerlukan ground. Kita sambungkan ground ke breadboard small juga. Bahagian negatif. Kita warnakan dia warna hitam. Baiklah. Negatif daripada bawah kita sambungkan dia ke atas. Dan positif kita sambungkan kepada positif di atas. Kita warnakan dia warna merah. Baiklah, seterusnya kita sambungkan L293D ini. Baiklah, enable 1. Kita sambungkan enable 1 kepada pin nombor 6. Seterusnya, input 1 kita sambungkan kepada pin nombor 5. Output 1 kita sambungkan kepada output 1 kita sambungkan kepada gear motor ini.
Negatif ini kita sambungkan kepada output 2. Kita warnakan dia warna hitam. Negatif ini kita sambungkan kepada output nombor 2. Dan positif kita sambungkan kepada output 1. Dan kita warnakan dia warna merah. Okey, baiklah. Seterusnya, kita buat di bahagian atas pula. Seperti biasa, positif ini kita sambungkan kepada output nombor 3. Dan negatif kita sambungkan kepada output nombor 4. Dan kita warnakan dia warna hitam. Baiklah, di sini ada ground. Kita terus sambungkan dia kepada ground. Di sini juga
Baiklah, untuk penerangan kod blok ini, yang pertama kita setkan sensor hadapan to read ultrasonic distance sensor on trigger pin 11, echo pin 10 in unit cm. Dan sama juga dengan bawah, kita setkan sensor kanan dan kiri kepada pin trigger dia dan pin echo dia. Okey, seterusnya, jika tiada halangan di hadapan, sensor hadapan tidak mengesan sensor hadapan tidak akan mengesan objek. Seterusnya, kereta ini akan bergerak secara kelajuan maksimum iaitu 255. Set pin 5 kepada height, set pin 4 kepada low, set pin 8 kepada height dan set pin 7 kepada low. Itu akan menyebabkan kereta ini bergerak secara ke hadapan dengan kelajuan maksimum. Else, jika tidak ada halangan di hadapan, berhenti. Set pin 6 to 0, set pin 9 to 0. Dan semuanya kita letakkan low supaya ianya berhenti. Dan kita tunggu selama 2 saat. Seterusnya, ianya akan undur ke belakang dengan kelajuan minimum iaitu 127. Kita setkan 5 to low, setkan 4 to high, setkan 8 to low dan setkan 7 to high. Jadi dia akan bergerak undur ke belakang dengan kelajuan minimum. Dan akan tunggu sebentar selama 1 second. Seterusnya, ianya akan belok ke kanan dengan kelajuan minimum. Kita setkan pin 5 to low, set 4 to low, set pin 8 to high dan set pin 7 to low. Ianya bermaksud motor di sebelah kiri ini akan bergerak dengan kelajuan minimum. Sebaliknya, motor di sebelah kanan ini akan berhenti. Seterusnya, yang ketiga adalah sensor jika ada halangan di sensor kiri. Halangan di kiri belok ke kanan. Jika sensor kiri mengesan objek, ianya akan belok ke kanan dengan kelajuan minimum. Kita setkan pin 5 to low, set pin 4 to low, set pin 8 to high dan set pin 7 to low. Dan motor di sebelah kiri akan bergerak secara minimum dan motor di sebelah kanan akan berhenti. Sama juga dengan sensor di sebelah kanan. Jika sensor sebelah kanan mengesan ada objek, ianya akan berputar ataupun belok ke kiri dengan kelajuan minimum. Kita set pin 5 to high, set pin 4 to low, set pin 8 to low dan set pin 7 to low. Ianya bermaksud motor di sebelah kiri ini akan berhenti manakala motor di sebelah kanan akan bergerak ke arah kanan secara minimum. Dan yang terakhir adalah jika ada halangan di hadapan, kanan dan kiri yang objeknya kurang daripada 20 cm daripada kenderaan, ianya akan berhenti. Semuanya kita letakkan low dan seterusnya ia akan undur ke belakang dengan kelajuan minimum. Kita setkan pin 5 to low, set pin 4 to high, set pin 8 to low dan set pin 7 to high. Ianya bermaksud ianya akan undur ke belakang secara kelajuan minimum. Dan unduran itu akan berlangsung secara 5 saat. Seterusnya, ianya akan menghadap ke belakang dengan kelajuan minimum. Set pin 6 to 127 kelajuannya. Dan kita set pin 5 to low, set pin 4 to low, set pin 8 to high dan set pin 7 to low. Dan ianya akan berputar selama 3 saat. Baiklah, kita teruskan dengan simulasi. Kita mulakan. Baiklah, jika anda lihat di sini, jika objek lebih daripada 20 cm daripada sensor, motor ini akan bergerak secara kelajuan maksimum. Dan jika objek kurang daripada 20 cm, motor ini akan berhenti, kemudian akan berundur, seterusnya akan belok ke kanan. Baiklah, seterusnya, jika ada halangan di sebelah kiri. Jika lebih daripada 20 cm, ianya seperti biasa.
Dan jika objek kurang daripada 20 cm yang dapat dikesan oleh sensor, motor di sebelah kanan akan berhenti dan motor di sebelah kiri akan bergerak secara kelajuan minimum. Seterusnya, ianya akan belok ke kanan. Baiklah, seterusnya, jika terkesan benda di sebelah kanan yang lebih daripada 20 cm, ianya seperti biasa. Tetapi jika kurang daripada 20 cm, motor di sebelah kanan ini akan bergerak dengan kelajuan minimum, manakala motor di sebelah kiri akan berhenti yang menyebabkan kereta ini bergerak ke arah kiri. Dan yang terakhir, jika ada halangan di setiap tempat, iaitu di hadapan, di kiri dan di kanan, yang kurang daripada 20 cm, motor ini akan berhenti kemudian ianya akan undur selama 5 saat. Seterusnya, ianya akan pusing ke belakang selama 3 saat. Baiklah, itu sahaja untuk simulasi kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.